So guys, ini dia Coswheel T20 e-bike electric bicycle dengan rekaan memang sangat-sangat tough, nampak rugged dan ala-ala macam scrambler. So size frame dia adalah 20 inci dengan body yang memang sangat besar pada bahagian tengah ni. Basically ini adalah bahagian bateri dia. So kita boleh masukkan ataupun keluarkan dekat bahagian belakang ni. Dan rim dia menggunakan rim yang agak besar juga berwarna hitam tapi tidak spoke. Tayar dia pun memang sangat-sangat besar ala-ala macam scrambler punya motor. Macam fat bike pun ada. Dan tayar dia korang boleh tukar kepada tayar road yang biasa pun boleh. Cuma susah sikit lah kita nak cari dekat market Malaysia. But still ada. Basikal juga dilengkapi dengan tongkat pada bahagian kiri. Dan ada cage dekat bahagian tengah-tengah ni. Actually dekat bahagian tengah ni adalah bahagian wiring dia lah. But still boleh letak barang jugalah. Tak adalah barang berat sangat. But boleh letak barang macam botol ke nasi ke roti canai dan sebagainya lah. So memang bergunalah cage pada bahagian tengah ni. Tapi yang botol cage ni aku tambah sendirilah. Boleh beli dekat aftermarket ataupun dekat Shopee. Dan macam ni lah rekaan dia kalau boleh nampak. Aku letak mudguard dekat bahagian belakang dan juga dekat bahagian depan. Actually mudguard depan ni okey, cantik. Cuma mudguard belakang ni dia macam annoying sikit kadang-kadang. Kalau langgar bonggol sikit dia akan bunyi kuat sikit lah dia punya mudguard belakang ni. But memang sangat membantu kalau kawasan belecak ke hujan apa semua. Korang mesti wondering kan berapa berat basikal ni. Actually aku mula-mula aku tak tahu lagi berat basikal ni berapa. Tapi bila aku angkat seorang-seorang nak bawa masuk kereta, aku terasa berat dia memang betul-betul berat. Sebab basikal ni seberat 32 kg. So buat korang semua yang main gym ke apa semua, bagi korang boleh angkat lah basikal ni bawa masuk kereta. Tapi kalau yang tak biasa angkat barang berat, mungkin nak kena 2 orang lah untuk bawa masuk kereta. Untuk berat rider pula, dia hanya menyokong maksimum sampai 150 kg sahaja. So lebih pada tu mungkin ada risiko sikit lah dekat absorber dia ataupun dekat fork dia. Lagi kalau korang nak main dalam hutan ke apa semua kan. So basikal juga ada seat yang korang boleh adjust dekat bahagian sini. Dan seat dia ni actually by default pun dah tinggi dah. Paling minimum adalah 160 cm untuk rider nak bawa basikal ni. So kalau korang bawah 160 cm mungkin tak berapa sesuai untuk ride basikal ni. Kalau korang punya ketinggian 180 pun korang boleh adjust dia punya ketinggian seat paling maksimum. Dan aku rasa memang sangat-sangat tinggi lah kan. Actually basikal ni hanya ada satu warna saja, iaitu warna grey yang seakan-akan macam warna biru sikit. But korang boleh je nak spray dekat aftermarket ke, nak letak stiker ke apa semua kan. Dan memang aku rasa warna dia ni dah nampak very simple dan dia ala-ala macam cafe racer sikit lah. Dari segi teknologi banyak jugalah features yang menarik untuk basikal ni. Misalnya macam pada bahagian depan ni, kalau kita turn on je basikal ni, dia ada lampu DRL, Day Running Light. Dan bila kita turn on, dia ada lampu yang cerah juga dekat bahagian depan. Manakala untuk bahagian belakang, ada lampu brake, ada lampu kalau time malam dan juga ada lampu signal. Yes, basikal ni ada signal, dah ala-ala macam motor dah kan. Basikal ni juga ada horn yang bagi aku agak kuat juga, tapi bunyi horn dia tu macam pelik sikit lah, tak macam horn motor. Dan untuk basikal ni features yang lain lagi macam biasalah, dia ada meter digital dekat bahagian tengah ni. Dan actually meter digital ni korang boleh adjust dia punya kedudukan. So bawah boleh, atas boleh. Dan meter digital dia ada menunjukkan speed, odometer, trip dan gear level dan sebagainya lah. So gear meter ni tak ada tunjuk jam. So itu satu kekurangan yang aku rasa sepatutnya dia letak jam kat sini supaya kita boleh tengok kan pukul apa-apa semua. Dan pada bahagian kiri ni ada button adjust untuk kita naikkan speed dia, nak kurangkan speed dia, nak buka lampu, nak turn on, turn off, dan juga untuk kita nak ubah dia punya trip ke odometer dan sebagainya lah. So itu dia dari segi teknologi daripada basikal ni. Bagi aku memang sangat-sangat menarik. Kalau nak compare dengan basikal elektrik yang lain, tak banyak teknologi yang daripada basikal elektrik lain. Tapi untuk Coswheel T20 ni banyak juga teknologi dia yang membuatkan basikal ni agak berbaloi dan juga affordable untuk harga dia. Aku tak expect harga dia macam tu sebenarnya. Pasal harga nanti aku akan jelaskan pada akhir video nanti. Korang kena tonton video ni sampai habis, okay? Dari segi performance, basikal ni ada dua jenis pergerakan. Yang pertama elektrik dan yang kedua adalah korang boleh kayuh macam biasa ataupun korang boleh kayuh sambil dia support. So untuk dia punya manual kayuhan ada Shimano 7 speed, tapi pada bahagian belakang sajalah. Untuk bahagian depan tak ada crank yang dua tu kan, dia just satu saja. Dan crank ni actually korang boleh custom dan juga tukar-tukar sendirilah. Pedal pun korang boleh tukar ikut yang korang suka. Dan untuk dia punya elektrik motor dia ada 5 speed dan ada throttle pada bahagian kanan ni. Cuma throttle ni aku rasa tak berapa nak praktikal sangat sebab dia separuh saja pada bahagian kiri throttle dia ni kan. Sebab bila aku pulas tu kadang-kadang tu rasa melecet sikit lah dekat aku punya bahagian tapak tangan ni. Dan kadang-kadang tu okey je. Cuma aku tak berapa suka kedudukan throttle yang ada pada Coswheel T20 ni. Baik kalau nak compare dengan macam Xiaomi Himo Z20, aku rasa
dead throttle is better macam motor biasa je kan. Tapi throttle ni dia letak separuh-separuh. Mungkin disebabkan oleh pickup dia tu terlalu laju sangat. So takut orang terpulas ke apa kan. So that's why dia letakkan separuh saja throttle. So ada bantuan sikit kat situ lah. So kalau kita nak kayuh taklah asyik nak terpulas je kan. So mungkin dia punya bantuan kat situ, tapi aku rasa dia agak meleceh lah kalau kita always pulas throttle dia. Sebab kalau kita tak pakai glove macam aku pakai ni, mungkin korang akan rasa pedih gila kot dekat bahagian tapak tangan ni. Untuk prestasi pada basikal ni, actually dia boleh pergi dengan kelajuan paling maksimum sampai 50 km/h. Kalau kita nak bandingkan dengan e-bike lain, Coswheel T20 ni one of the fastest e-bike yang ada dengan kelajuan mencecah 50 km/h. Dan bagi aku, bila aku dah bawa tu memang terasa pickup dia memang boleh pergi kau-kau. Even gear 1 pun dah terasa dah, pulas sikit pergi kan. Dan untuk speed dia memang aku puas hati, sebab bila aku dah bawa Himo Z20 pada Xiaomi tu, aku terasa lah dia punya slow tu macam mana kan. 25 km/h pun aku dah terasa macam bapak bosan gila kan. So yang ni dengan mencecah 50 km/h memang aku terasa lah dia punya pergi tu macam mana, ada power. Kalau kita nak follow road bike ke, TT bike ke, ataupun mountain bike, kita boleh follow pace diorang. So kita pun boleh potong dengan laju kan. Tapi untuk Himo Z20 yang aku bawa sebelum ni, yang folding bike tu, memang terasa dia punya slow. Dan walaupun berat basikal ni 32 kg, tapi dia boleh pergi dengan sangat-sangat laju. So aku impress gila dengan motor dia dan juga dia punya kebolehan yang ada pada Coswheel T20 ni. Macam aku cakap awal tadi, yang Coswheel T20 ni korang boleh kayuh sendiri. So korang nak turn off untuk kayuh sendiri pun boleh. Tapi dia berat sikit lah, sebab yelah tayar pun besar dengan berat sampai 32 kg. So that's why aku tak galakkan. Tapi kalau korang punya kaki kuat, why not kan? Cumanya nak naik bukit tu sedikit penat tu memang terasa lah. So kalau korang nak kayuh kosong, just gunakan group set Shimano dia yang ada 7 speed. So kalau korang guna gear 1, gear 2, boleh lah kot nak naik bukit tu. Dan untuk nak speed lebih sikit, sampai 7 speed lah. So tak boleh nak laju sangat lah basikal ni kalau kita kayuh kosong. Tapi kalau gunakan elektrik motor dia, yes, boleh laju gila kot basikal ni kan. Persoalan seterusnya, berapa jauh basikal elektrik ni boleh pergi? Sebab kalau kita kayuh biasa, boleh je pergi jauh mana pun. Tapi dengan elektrik motor dia, berapa jauh je boleh pergi kan? Actually, basikal ni ada 3 jenis bateri. Yang pertama 10Ah, kedua 15Ah, dan yang ketiga adalah 20Ah. Ini adalah varian paling tinggi sekali. Tapi untuk basikal yang aku beli ni, dia punya bateri adalah 10Ah, varian paling rendah sekali. But untuk 10Ah ni bagi aku dah puas hati dah, sebab aku tak kayuh jauh sangat pun. Kalau aku nak kayuh jauh, aku gunakan road bike aku. So untuk basikal ni, distance dia boleh pergi paling maksimum mencecah 50 km dan paling rendah sekitar 25 ke 35 km. Depends kepada bentuk jalan, ada bukit ke, jalan rata ke, dan juga berat rider tu sendiri. So benda tu semua akan mempengaruhi distance untuk basikal ni sendiri. So kalau korang seorang yang ringan ke, jalan tu banyak rata ke, yes, boleh pergi jauh sikit. Kalau korang rajin on off basikal ni, kayuh sikit ke, kadang-kadang gunakan elektrik motor ke, maybe boleh pergi jauh sikit lah, dalam 60-70 macam tu. Tapi kalau korang gunakan fully elektrik, maybe boleh pergi sekitar 25 ke 35 km je. Tapi kalau korang support sikit, maybe boleh pergi sekitar 45 ke 50 km macam tu. Dan untuk distance macam tu, bagi aku dah cukup memadai untuk aku, sebab aku tak kayuh jauh pun basikal ni, sebab a bit risk dengan tayar yang susah kita nak jumpa kan. So itulah, aku just gunakan dekat kawasan taman aku ke, ataupun aku bawa naik kereta dan aku pergi ke tempat lain untuk aku nak kayuh, ataupun kawasan hutan sekitar rumah aku je. So memang sangat puas hati dari segi distance. Tapi kalau korang nak distance lebih sikit, korang beli yang varian paling tinggi sekali, 20Ah, dengan distance mencecah 75 km ataupun 80 km macam tu. Depends kepada berat rider dan juga jalan juga. So bateri dia bentuk macam ni. Actually korang boleh cabut bateri dia pada bahagian belakang ni, just gunakan kunci. So dia ada kunci bagi sekali dalam kotak dia untuk korang lock ataupun korang buka dia punya bateri ni. Dan bentuk bateri dia macam bentuk kapsul. Dan actually bateri ni korang boleh beli asing dekat Coswheel sendiri. Sebab bateri ni kalau habis, korang just boleh tukar macam tu je. But harga bateri dia tu boleh tahan juga. Aku kira-kira dalam 1000 lebih ke 2000 macam tu. Tengok juga jenis bateri yang korang beli, 10Ah ke 15 ataupun 20Ah. But untuk 10Ah ni lebih kurang dalam 1000 lebih macam tu lah bateri dia saja. Untuk bahagian pengecasan pula, Coswheel ada bagi sekali dengan charger dan kotak jualan. Dan untuk charger dia, korang just attach saja dekat bahagian bateri ni. Korang boleh cabut ataupun korang biar saja dekat basikal untuk korang charge basikal ni. Cuma waktu dia charge tu agak lama jugalah. Kalau bateri tu betul-betul habis, kosong terus, ambil masa dalam 4 jam ke 8 jam
macam tu, ikut jenis bateri korang pakai. Untuk 10Ah ni paling maksimum aku charge setakat ini dalam 4 jam lebih macam tu je kalau bateri dia memang zero. But kalau bateri dia dalam 2 bar 3 bar dalam sejam 2 jam macam tu dah penuh dah. Itu adalah pada bahagian bateri yang ada pada Coswheel T20. Tapi kalau bateri habis, korang just kayuh macam biasa je, cuma berat lah sikit kan. Tapi at least boleh kayuh daripada tak boleh jalan langsung. Itu persoalan dia. Dan next persoalan dia, boleh ke kalau kita kayuh dia charge bateri balik? Tak boleh. So kalau kayuh tu dia takkan charge bateri. So itu satu kekurangan yang aku rasa sepatutnya manufacturer buat benda tu supaya bateri dia boleh keep dalam masa yang lama sikit lah. Tapi kalau diorang buat, kalau kayuh tu dia charge bateri, aku rasa better. Cuma harga dia aku rasa akan lebih mahal lah berbanding sekarang ni yang affordable gila untuk apa yang dia bagi pada basikal ni. Ya, ada reason kenapa diorang tak letakkan teknologi tu pada Coswheel T20 ni. Seterusnya, suspension daripada e-bike Coswheel T20 ni, dia ada absorber dekat bahagian tengah ni untuk seat belakang, dan pada bahagian depan ada fork. Bagi aku, untuk dia punya suspension rasa comfort, dan kadang-kadang tu terlalu bumpy sangatlah kalau kita bawa dekat off-road kan. Sebab basikal ni memang dihaskan untuk off-road, dan road biasa pun boleh sebenarnya, tapi dia lebih sesuai untuk off-road ataupun jalan-jalan macam ni. Dia santai sikit lah. Tak adalah off-road yang very hardcore macam mountain bike, macam jalan tanah merah. Tak boleh sangat lah. Sebab basikal ni dia agak sensitif sikit dengan dia punya electrical lah, dengan bateri apa semua. Tapi still boleh. Cuma elakkan kalau korang nak bawa masuk sungai ke, masa hujan ke, kalau boleh elakkan benda tu. Tapi kalau tak boleh nak elakkan, buat macam mana kan? Just redah je lah kan. So suspension dia kalau off-road memang sangat-sangat sedap gila. Smooth habis dia punya suspension, dan untuk cornering off-road pun best gila. Overall untuk off-road memang basikal ni sangat sesuai dengan tayar yang kedabak besar. E-bike ni kalau kita bawa road jalan tahap biasa actually okey je. Cuma dia punya tayar tu bunyi kuat sikit lah, sebab tayar dia besar dan juga bunga dia banyak kan. Dan cornering pun tak apa-apa sedap sangat untuk road jalan tahap, but still okey. Dan kalau korang langgar bumper tu, korang tak apa-apa nak rasa sangat, sebab dia punya suspension memang sangat-sangat sedap, dan handling dia, cornering dia rasa nice gila kalau off-road. Cuma road jalan tahap biasa tu dia tak berapa nak feel sangat, but still okay untuk basikal Coswheel T20 ni. Tapi kalau nak lagi layan lagi, aku rasa kalau korang yang selalu bawa road, maybe korang kena tukar tayar yang jenis road lah, tayar yang licin sikit daripada tayar yang ada banyak bunga macam ni kan. Sebab tayar licin tu memang feel gila kalau layan corner dekat Genting ke, kat Fraser kan, bawa basikal ni memang best gila babe. Mungkin korang tertanya-tanya lah, macam mana pula dengan spare part yang daripada Coswheel T20 ni, senang ke dah dapat? Actually bahagian wear and tear macam crank, cassette, rantai, brake pad, tayar, seat, boleh je korang dapatkan dekat Malaysia. Actually seat ni korang boleh tukar dengan seat yang lebih selesa kalau korang nak tukar. Cumanya bahagian yang penting macam electrical ke, motor, bateri, body dia, lampu ataupun fork ni apa semua susah sikit lah, dan memang kena import daripada China untuk korang nak tukar bahagian-bahagian penting ni. Dan actually ada warranty 1 tahun untuk basikal ni. So anything kena ship balik dekat China, ataupun korang just order je daripada Coswheel China untuk diorang ship dekat Malaysia, dan ambil masa lebih lama sedikit lah untuk dapatkan spare part dia. Persoalan terakhir, macam mana pula dengan harga untuk Coswheel T20 ni? Actually dia punya rekaan untuk kesemua varian memang sama saja, cuma dia punya bateri je berbeza. Untuk varian Coswheel T20 aku beli ni adalah the lowest varian, iaitu 10Ah punya bateri. So market Malaysia boleh dapat dengan harga RM4,600 ke RM5,000 macam tu. Itu depends. Kalau ready stock tu mahal sikit lah, tapi kalau yang pre-order dia murah sikit. Untuk yang 15Ah sekitar RM5,300 ke RM5,400 macam tu. Itu depends juga ready stock ke pre-order ke. Dan untuk the highest variant yang 20Ah dalam RM5,700 dan mampu mencecah sampai RM6,000 untuk market di Malaysia yang reseller bawa masuk lah. So ya, kalau korang nak beli basikal ni macam biasa, aku letakkan seller yang korang boleh dapatkan secara pre-order ataupun ready stock. Link pembelian dekat bahagian description untuk korang tanya lebih lanjut pasal harga dia macam mana dengan basikal ni, best ke tak apa semua. Dan bagi aku personally, memang aku sangat-sangat enjoy gunakan Coswheel T20. Dari segi looks dia, memang kalau korang bawa pergi taman ke, bawa pergi mana-mana, memang ramai gila pandang. Sebab basikal ni memang sangat ada tarikan dia sendiri, dengan warna yang nampak sangat-sangat nice gila, dengan rugged looks, dan juga tayar memang sangat-sangat besar. Dan kalau korang buka mudguard ni, dia akan nampak lebih garang lagi sebenarnya. Cuma kalau ada air tu memang aku tak selesa lah, tak ada mudguard. Tapi korang boleh je adjust mudguard ni untuk korang punya cita rasa sendiri lah. Tapi aku rasa mudguard yang aku pakai ni pun dah cukup bagus. Dan actually mudguard ni kita boleh order sekali dengan Coswheel untuk dapatkan mudguard yang aku pakai ni. Dan ya,
Pedal pun korang boleh tukar actually, pedal yang korang nak untuk keselesaan korang, dan crank pun sama, boleh tukar crank yang korang nak. Actually e-bike ni dia lebih kepada hobi lah, dia bukan untuk korang nak main distance ke ataupun nak speed sangat. Tapi kalau nak speed still boleh untuk T20 ni, sebab dia agak laju juga kalau kita nak compare dengan kebanyakan e-bike yang lain. Dan Coswheel T20 ni dia lebih sesuai untuk korang nak kayu dekat-dekat ke, main kat kawasan taman ataupun dekat hutan sekitar rumah korang je. Kalau nak distance tu memang aku tak galakkan, tapi boleh kayu macam biasalah instead of gunakan full air track dia kan. Aku rasa itu saja aku punya perkongsian mengenai Coswheel T20. Macam biasa, kalau korang suka dengan video aku dan juga korang rasa basikal ni best, maybe korang boleh consider untuk beli. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Jom, aku nak gerak dulu.